Assalamualaikum anak-anak. Okey, bertemu lagi kita dalam playlist tuition online untuk slot perniagaan. Okey, kalau slot yang lepas kita telah membincangkan mengenai tajuk pemilikan perniagaan iaitu milikan tunggal dan juga perkongsian. Hari ini kita akan tengok bentuk-bentuk pemilikan perniagaan yang lain. Okey, kalau kamu tengok di sini, masih ada lagi 4 bentuk pemilikan perniagaan yang lain iaitu syarikat berhad, koperasi, franchise dan juga usaha sama. Okey, seperti slot lepas, cikgu dah terangkan kenapa cikgu pilih bentuk ini. Kalau kamu tengok daripada bentuk yang kecil, kemudian bentuk itu semakin membesar. Bermaksud semakin besarlah perniagaan tersebut. Okey, kita tengok yang pertama iaitu syarikat berhad. Okey, syarikat berhad ada 2 kategori iaitu syarikat sendirian berhad dan juga syarikat awam berhad. Apa dia syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad. Kalau kamu tengok syarikat sendirian berhad, dalam kurungan tu ada singkatan bagi sendirian berhad. Selalu kita jumpa dekat luar kan, dekat kedai-kedai ataupun kita tengok di televisyen ataupun di media cetak. Okey, cikgu terangkan syarikat sendirian berhad. Kalau kamu tengok syarikat sendirian berhad, dia di bawah Akta Pendaftaran Syarikat 1965. Bilangan ahli hanya 2 hingga 50 orang sahaja. Okey, tapi saham syarikat tidak boleh diurusniagakan di Bursa Malaysia. Pindah milik saham hanya melalui kebenaran ahli lembaga pengarah. Okay, bila syarikat, modal dia lebih besar sebab modal lebih besar melalui terbitan share. Okay, liability terhad. Apa itu liability? Kalau slot yang lepas, cikgu dah terangkan liability itu adalah tanggungan hutang. Kenapa kenapa liability itu terhad? Sebab setakat modal yang ahli sumbangkan sahaja. Okay, pemegang saham terbesar syarikat berhak untuk mengawas operasi bagi setiap syarikat. Okay. Apa kelebihan dan kekurangan bagi syarikat sendirian berhad? Kita tengok kelebihan. Yang pertama, modal lebih besar. Makin ramai ahli, makin banyak modal kamu dapat kumpulkan. Liability-nya terhad, tanggungan hutang juga terhad. Tapi hal ehwal syarikat dirahsiakan, termasuk pentadbiran dan juga kewangan syarikat. Namun begitu, terdapat beberapa kekurangan. Penawaran share adalah terhad sebab jumlah bilangan ahli hanya 2 hingga 50 orang, beban cukai yang tinggi dan share tidak boleh dipindah milik secara bebas. Okey. Kemudian kategori yang kedua ialah syarikat awam berhad. Okey, kalau syarikat awam berhad, kalau kamu tengok di surat khabar pada hujung tahun selalu, bank-bank akan meletakkan penyata kewangan. Okey, itu merupakan salah satu contoh syarikat awam berhad. Ciri-ciri bilangan ahli 2 hingga yang simbol itu adalah tiada had. Saham boleh diurusniagakan di Bursa Malaysia. Pemegang saham menanggung risiko kehilangan kawalan atas syarikatnya. Okey, kelebihan bagi syarikat awam berhad, modal lebih besar sebab bilangan ahli yang semakin ramai. Kamu boleh menikmati ekonomi bidangan, terdapat pelbagai bentuk ekonomi yang kamu boleh cuba untuk perniagaan. Liability terhad, tanggungan hutang kamu juga terhad. Kewujudan kekal. Apa maksud kewujudan kekal? Sekiranya salah seorang ahli lembaga pengarah muflis ataupun meninggal dunia, syarikat masih lagi boleh beroperasi. Okey, bagi kekurangan, proses perubahan adalah rumit, beban cukai yang tinggi, pemilik dan pengurusan terpisah. Maksudnya sekiranya harta kamu
sekiranya kamu muflis, harta kamu tidak boleh diambil untuk membayar hutang syarikat. Kemudian bagi tiada rahsia dari segi kewangan ataupun pentadbiran syarikat. Kamu mesti umum kepada ahli-ahli lembaga pengarah. Okey. Bentuk seterusnya adalah koperasi. Dan cikgu pasti koperasi ni kamu selalu dengar, kamu hari-hari pi kalau kamu pergi sekolah. Sebab apa? Kamu membelikan. Koperasi jual makanan, buku, baju sukan dan sebagainya. Apa ciri-ciri bagi koperasi? Yang pertama, melaksanakan kegiatan berkaitan ekonomi untuk memenuhi keperluan anggota. Okey, kalau koperasi kita pakai term dia anggota, bukan ahli lembaga pengarah. Aktiviti tidak berunsurkan politik. Aktiviti diuruskan berdasarkan akta, peraturan dan undang-undang kecil koperasi. Modal disumbangkan oleh anggota. Itu kamu. Setiap anggota mempunyai hak dalam membuat keputusan. Liability anggota adalah terhad. Maksudnya setakat modal yang kamu sumbangkan. Okey, kalau di sekolah selalunya ada kelab, koperasi. So, macam mana nak berniaga, macam mana nak dapat modal, sumbangan daripada yuran ahli kelab koperasi. Okey. Kalau kamu tengok di sini, kelebihan dia liability terhad. Tanggungan hutang adalah terhad. Maksudnya ahli tidak boleh buat hutang sesuka hati. Pentadbiran secara demokrasi ataupun pemilihan. Sebab itulah awal tahun bila kita selalunya masuk sekolah kan ada mesyuarat agung untuk kita lantik ahli pengurusan ataupun ahli lembaga pengarah untuk uruskan kelab kita. Okey, tiada beban cukai dan dapat juga ribat. Okey, dari segi kekurangan, kadar pulangan dia adalah sangat rendah. Sebab apa? Ahlinya ramai. Okey, pengurusan dan pemilik terpisah. Maksudnya harta persendirian tidak perlu digunakan untuk membayar hutang. Okey, pemilikan share adalah terhad. Share tidak boleh dipindah milik. Sekiranya kamu nak jual, kamu tidak boleh suka hati untuk pindah milik share kamu kepada orang lain. Okey. Sekarang kita akan masuk bentuk-bentuk perniagaan lain. Okey. Yang pertama, franchise. Okey, cikgu pasti takkan kamu tak kenal logo ni kan, merata. Kalau di Malaysia ni hampir, saya rasa satu Malaysia ni memang ada, KFC, Pizza Hut, betul? Okey, ini adalah perniagaan di bawah bentuk milikan franchise. Okey, hubungan antara dua pihak. Okey, kamu dan juga syarikat dari segi perjanjian urus niaga yang dikenali sebagai franchisor dengan franchisee. Apa dia cikgu franchisor? Apa dia franchisee? Selalunya pelajar selalu bertukar ciri franchisor dan juga franchisee. Okey. Kita tengok dulu ciri umum bagi bentuk milikan franchise. Okey, dia di bawah Akta Franchise 1998. Okey. Perniagaan mesti dikenali mengikut sistem yang ditetapkan oleh franchisor. Okay. Franchisor adalah syarikat induk ataupun syarikat yang memberi hak ataupun kebenaran kamu untuk menggunakan jenama. Okay. Kemudian ada perjanjian dari segi tempoh perniagaan dijalankan. Okay. Sama ada setahun, 10 tahun. Okay. Franchisee berhak untuk menggunakan cap atau rahsia dagangan milik franchisor. Okey, apabila kamu menggunakan bentuk milikan ini, okey, kamu berhak menggunakan logo contoh, okey, dari segi bentuk kedai kamu. Okey, franchisor mengenakan kawalan berterusan kepada franchisee. Ya, franchisor memang mengenakan kawalan. Sebab apa? Kalau kamu tengok KFC Kangak dengan Arau, ada beza tak? Okey, sama dari segi aturan, pekerja, pakaian, susun atur, menu. Sekiranya ada perubahan, semua akan berubah. Okey. Franchisor bertanggungjawab
untuk memberikan bantuan kepada franchisee dalam bentuk apa? Okey, bantuan dalam bentuk dari segi latihan, okey. Kemudian sumber bahan mentah, okey. Franchisee akan membuat satu bayaran dalam bentuk fee. Okey, bila kita membeli hak untuk mendapatkan hak franchise, kamu perlu membayar fee ataupun sejumlah bayaran yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Okey. Franchisor dan franchisee boleh menjalankan aktiviti perniagaan secara berasingan. Maksud di sini, tak semestinya franchisor akan duduk berniaga bersama kamu. Setelah kamu membeli hak untuk membuka perniagaan franchise, kamu boleh menguruskan perniagaan itu sendiri tetapi mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak franchisor. Okey, sekarang kita kenali siapa dia franchisor. Dan kamu kena ingat dalam soalan, topik-topik kecil ini selalunya akan ditanya dalam bentuk pecahan. Okey. So kamu kena ambil tahu juga, kamu kena hafal juga siapa franchisor, siapa franchisee. Okey, siapa itu franchisor? Syarikat induk yang memiliki hak asal atas jenama produk. Maksudnya pemilik kekal. Okey. Memberikan hak untuk menggunakan imej, jenama, sistem operasi dan format perniagaan. Macam cikgu kata. Sebab itulah kalau kamu tengok perniagaan berbentuk franchise mana-mana sama. Okey, dari segi menu, pakaian pekerja, warna, bentuk dalam kedai, susunan. Kalau kamu tengok mesin yang digunakan, okey, semuanya sama. Okey, imej. Selalunya franchise ni adalah perniagaan yang telah berjaya ataupun dikenali. Okey, jenama. Dan kamu juga tidak perlu buat promosi. Selalunya promosi memang dibuat oleh pihak franchisor. Menyediakan blueprint atau petunjuk pelaksanaan, bentuk perniagaan, peralatan, ramuan dan sebagainya. Yang sebab itulah kadang-kadang kita tengok lori mai hantar ayam, mai hantar barang dekat KFC ke McDonald ke. Ya, sebab apa? Kesemua barang-barang tersebut disediakan oleh pihak franchisor. Sebab kamu dah bayar fee ataupun bayaran untuk membeli hak untuk perniagaan. Kemudian menyediakan khidmat latihan. Okey, di sini kalau kita tengok kenapa franchisee tidak perlu memberi latihan? Sebab kamu perlu mengikut format perniagaan yang telah ditetapkan oleh pihak franchisor. Ya. Sebab itulah kalau kita tengok pekerja KFC mana-mana pun, semua kalau di kaunternya pakai baju kelabu, semuanya negeri mana pun pakai baju kelabu. Okey, kalau kata belang-belang keluar semua belang-belang. Sebab itulah sistem latihan adalah seragam. Sebab apa? Untuk menjaga kualiti produk dan juga perkhidmatan. Okey, apa kelebihan perniagaan franchise kepada franchisor ataupun kepada pemilik asal? Pertama, boleh mengembangkan perniagaan. Kalau kamu tengok tulisan mengembangkan tu cikgu warna merah dan cikgu condongkan. Ini adalah kata kunci untuk senang kamu ingat. Kalau kembang tu, kalau kita rendam, contohlah, kalau kata kita rendam tisu pun, semakin lama tisu tu semakin mengembang, makin besar kan. Sama juga, apa yang kita rendam pun dia akan semakin mengembang. Okey, maksudnya kamu boleh pasarkan perniagaan itu secara peringkat global ataupun antara bangsa. Menikmati ekonomi bidangan. Yang ketiga, menembusi pasaran baru. Okay. Maksud menembusi pasaran baru, kita mungkin boleh berniaga di tempat yang tak ada KFC. Maksudnya tempat tu baru buka. Okay. Berkongsi risiko. Apa risiko? Risiko kerugian. Okay. Dan bertanggungjawab dengan franchisee. Pengurusan dilakukan oleh franchisee sendiri. Kamu boleh menguruskan perniagaan kamu sendiri.
tapi masih lagi di bawah sediaan pihak franchisor. Okey. Kalau ada kelebihan, mesti ada kekurangan. Okey. Yang pertama, sekiranya kamu tak jaga kualiti produk, sepatutnya ayam yang dah berapa jam patut kena buang, kamu tak buang. Sebab apa? Kamu takut rugi. Tapi tiba orang makan, jadi keracunan makanan. So, apa yang terjadi pada pihak franchisor? Maksudnya, imej dia akan jatuh. Sebab orang dah tak mampu makan, takut jadi benda yang sama dekat cawangan yang lain. Okey, peningkatan dalam kos sokongan operasi untuk franchisee. Okey, dan yang terakhir, kesukaran memilih franchisee yang baik dan berdaya saing. Maksudnya susah sangat nak cari franchisee ataupun pihak yang boleh mengembangkan lagi perniagaan tersebut. Okey. Siapa pula franchisee? Franchisee adalah yang pertama, pihak yang membeli hak kebenaran. Kalau kamu tengok situ, membeli hak kebenaran tu Cikgu Bol. Okey. Untuk merujuk pada kata kunci, siapa itu franchisee, untuk menggunakan jenama dengan franchisor. Yang kedua, mengikut peraturan dan sistem piawaian yang telah ditetapkan. Kamu sebagai pihak franchisee wajib untuk ikut segala peraturan dan sistem piawaian yang telah ditetapkan oleh franchisor. Dan yang terakhir, penamatan kontrak oleh franchisor. Okay, sekiranya pihak franchisor rasa kamu tak bagi keuntungan, pihak franchisor berhak untuk menamatkan kontrak yang telah dipersetujui. Okey, apa kelebihan dan kekurangan perniagaan franchise kepada franchisee, kepada kamu? Yang pertama, perniagaan kamu lebih sistematik, lebih teratur. Reka bentuk yang seragam. Kamu tak payah nak pening-pening, nak pilih macam mana, kedai nak susun macam mana, warna apa, logo apa, tak perlu. Kemudian kamu dapat pula sokongan pengurusan daripada franchisor. Sekiranya kamu ada masalah, pihak franchisor akan membantu kamu. Okey, risiko kegagalan rendah. Sebab apa? Selalunya franchise adalah perniagaan yang telah terkenal ataupun kata dah lama dah duk berniaga, dah memang terkenal, dah memang banyak dah di serata dunia. Okey, jenama terkenal dan jaringan perniagaan lebih luas. Maksudnya perniagaan kamu ni merata-rata, pasaran kamu luas, besar, okey? Kedai kamu tak perlu banyak pengalaman pun. Sebab apa? Sebab franchisor akan membantu kamu dari segi pengurusan dan juga pentadbiran. Okey, dari segi kekurangan, mengawal kualiti barang dan perkhidmatan. Okey, susah untuk kamu kawal sebab kita kadang-kadang tak tahu sama ada kualiti barang yang dihantar itu sama ada masih elok ataupun tidak. Okey, terikat dengan perjanjian franchise. Maksudnya kamu tak boleh nak buat keputusan sesuka hati dan kamu juga tidak boleh berinovasi. Maksudnya kamu tak boleh ikut apa yang kamu nak. Kamu masih lagi kena ikut apa yang pihak franchisor sediakan. Okey. Dan yang terakhir, apa dia usaha sama? Usaha sama. Usaha sama selalunya perniagaan yang besar yang berkongsi. Okey, kalau kamu tengok tu perkongsian strategik antara dua atau lebih individu atau syarikat. Okey. Yang kedua, meningkatkan kedudukan syarikat. Okey, bila kita selalunya kita dah berada dalam bentuk meningkatkan syarikat, kita nak kembangkan lagi perniagaan kita. Okey, contoh kita tak ada teknologi yang terkini, tapi ada syarikat yang lain dah ada teknologi baru. So kita buat usaha sama dengan syarikat tersebut supaya kita dapat berkongsi kepakaran dan dapat juga menambahkan keuntungan. Sebab itulah kalau kamu tengok di slide cikgu, perkataan perkongsian itu cikgu warnakan dengan warna yang lain. Maksudnya kamu sharing pengalaman, teknik, kepakaran yang kamu ada, okey, barang, teknologi dengan syarikat itu untuk kamu buat produk yang baru, contoh, ataupun kamu dapat
mengeluarkan produk baru, inovasi produk yang lama menjadi lebih baik dan sebagainya. Okey. Apa kelebihan sekiranya kamu menggunakan bentuk milikan perniagaan usaha sama? Sama juga. Mana-mana bila semakin besar bentuk pemilikan perniagaan tersebut, semakin besar ataupun luaslah pasaran perniagaan kamu. Maksudnya kamu ada market pasaran yang sangat luas, kamu boleh berniaga di mana-mana. Okey, meningkatkan modal. Sebab apa? Sebab bila kita berusaha sama, kita dapat kongsi modal, kita dapat tambah modal. Dan bukan setakat dari segi duit ringgit, tenaga kerja ataupun kita kata pekerja. Yang ketiga, meningkatkan pengeluaran. Okey, bila kamu berkongsi, maksudnya modal makin tinggi, okey, kamu dapat meningkatkan pengeluaran syarikat kamu. Okey. Yang keempat, teknologi baru. Kamu dapat guna teknologi baru dan terkini. Yang kelima, mudah untuk mendapat bahan mentah. Mungkin di tempat kamu bahan mentah ni dah habis, kamu buat usaha sama dengan di negeri lain, tiba-tiba di negeri tersebut ada bahan mentah tersebut. Okey. Harta individu, aset serta pegangan dalam syarikat asal dikekalkan. Maksud di sini, sekiranya berlaku apa-apa seperti tiba-tiba kamu berniaga muflis ataupun rugi, tapi harta syarikat asal kamu tidak digunakan untuk membayar hutang-hutang syarikat usaha sama. Okey, risiko perniagaan dikongsi. Risiko dari segi kerugian atau bukan setakat kerugian, kamunya keuntungan juga dikongsi. Okey. Dari segi kekurangan, visi dan misi yang berbeza. Apa yang kamu nak dengan pihak satu lagi nak berbeza. Tak mahu visi yang lain. Boleh berlaku pergaduhan. Yang seterusnya, perbezaan budaya dan cara pengurusan yang berbeza. Okey. Selalunya usaha sama ni jangan kita dengar. Selalunya syarikat usaha sama ni hanya bagi syarikat yang dah memang berjaya dan tapi dia nak mengembangkan lagi perniagaannya. Selalunya syarikat-syarikat besar menggunakan bentuk milikan perniagaan usaha sama. Okey. Habis bentuk milikan perniagaan, dalam bab 1 kalau kamu tengok daripada awal lagi bermula dengan pengenalan, kamu tengok definisi, jenis, aktiviti perniagaan, kemudian seterusnya bentuk milikan perniagaan. Okey, dalam bab 1 juga ada klasifikasi perniagaan. Okey, dalam klasifikasi perniagaan ada 3. Yang pertama, saiz. Yang kedua, skala. Dan yang ketiga, sektor. Okey, kamu perlu tahu ketiga-tiga klasifikasi tersebut. Okay. Kita tengok yang pertama. Okey, klasifikasi perniagaan, tengok dulu saiz dan skala. Saiz, skala, huruf depan pun sama. Saiz, skala, kalau kita kata maksud, selalunya tahap kebesaran lah kan. Okey. Apa dia, pasal pun sama tapi terbahagi 2. Okey. Kita tengok dulu saiz. Okay. Untuk kamu kena pasti saiz perniagaan apa, penentunya adalah jualan tahunan dan juga bilangan pekerja tetap. Okey, barulah kamu boleh tentukan saiz perniagaan. Saiz perniagaan ada 3. Kecil, sederhana dan besar. Okey. Okey, di sini cikgu berikan kepada kamu, kalau kamu tengok dalam buku teks kamu pun ada. Okey. Ini adalah carta ataupun jadual bagi jualan tahunan dan bilangan pekerja tetap. Bukan bilangan pekerja yang sementara. Bilangan pekerja sementara kita tak kira. Untuk saiz perniagaan, bilangan pekerja tetap yang diambil kira. Okay, sebab apa cikgu kata bilangan pekerja yang sementara kita tak ambil kira? Sebab pekerja sementara selalunya kita tak kata gaji. Selalunya kalau sementara ni kita bagi upah. Bila dia main kerja, kita bagi upah. Dan selalunya kita tak ambil dia hari-hari.
Selalunya pekerja sementara kita guna ataupun kita ambil dia bila kita nak melakukan pengeluaran secara besar-besaran. Tetapi kita tak nak ambil secara tetap. Contoh cikgu bagi, pengeluaran kuih raya. Okey. Selain daripada hari raya, kalau macam contoh perayaan lain, selalunya kuih raya ni ada. Tetapi orang kata pengeluaran dia tak banyak sangat. Sikit. Boleh katakan tak banyak pilihan. Tapi kalau hari raya, dalam bulan puasa, sebelum puasa tu dah memang banyak dah pelbagai. Okey, bila semakin meningkat pengeluaran kamu, kamu memerlukan pekerja yang lebih ramai. Tapi, adakah kamu perlu bayar gaji walaupun pekerja tersebut tak perlu datang kerja kalau kata tak ada order? Tak kan? Itu kita kata pekerja sementara. Kita ambil. Sebab itulah kita tidak dibayar gaji, tetapi mereka dibayar upah. Okey. Kalau kamu tengok, kita tengok dulu saiz kecil. Okey, untuk perniagaan bersaiz kecil, okey, ada dua, penghilangan dan juga perkhidmatan. Macam mana kamu tahu kan, aktiviti perniagaan ada dua, berasaskan barang dan juga perkhidmatan. Maksud penghilangan ni adalah proses pengeluaran barang. Okey. Contoh jualan tahunan untuk saiz kecil 300,000 hingga kurang 15 juta untuk penghilangan. Tapi bagi sektor perkhidmatan 300,000 hingga kurang 3 juta. Okey, dari segi bilangan pekerja tetap 5 hingga kurang daripada 75 orang, bagi perkhidmatan 5 hingga kurang 30 orang. Okey, itu untuk saiz kecil. Cikgu, payah nak hafal lah. Ya, memang payah, tapi kamu kena ingat sebab selalunya bentuk soalan dia akan beri sama ada secara direct ataupun terus. Okey, contoh cikgu bagi, terangkan ciri perniagaan bersaiz kecil. Itu direct. So, bagi yang pelajar yang menghafal, dia memang boleh jawab lah. Sebab apa yang dihafal, itu yang dikeluarkan. Tapi, kalau untuk pelajar untuk soalan yang analisis, selalunya kita akan bagi cerita. Okey, petikan ataupun gambar rajah. Okey, macam mana nak tahu? Okey, dalam petikan tersebut akan ada maklumat mengenai jualan tahunan dan juga bilangan pekerja tetap. Di situ kamu perlu kenal pasti untuk kamu klasifikasikan perniagaan tersebut saiznya apa. Okey, bagi bentuk sederhana, kalau kamu tengok dari segi penghilangan 15 juta hingga kurang 50 juta, perkhidmatan 3 juta hingga kurang 20 juta. Okey, bilangan pekerja tetap 75 hingga kurang daripada 200, perkhidmatan 30 hingga kurang daripada 75. Okey. Bagi perniagaan bersaiz besar 50 juta ke atas, 20 juta ke atas bagi perkhidmatan, tapi bilangan pekerja tetap bagi penghilangan lebih daripada 200 orang, manakala perkhidmatan lebih daripada 75 orang. Kalau kita tengok kejaduan ni pun cikgu pun tahu, kamu mesti punya nak hafal ni, siap-siap kita bertukarkan. Tak apa, sekejap cikgu akan tunjuk kat kamu contoh soalan. Okey. Okey. Ini adalah di sini cikgu dah buatkan dalam bentuk jadual. Okey. Perniagaan bersaiz kecil, sederhana dan besar. Okey, kalau kamu tengok situ, dimensi itu maksudnya dari segi ciri apa, dari segi kelebihan dan kekurangan bagi setiap saiz perniagaan. Okey, kalau kamu tengok ni banyak cikgu, ya. Tapi macam saya kata, kalau kamu tak hafal, kamu tak boleh tahu ciri-ciri ataupun kelebihan perniagaan ni. Okey, kalau kamu tengok, yang pertama, perniagaan bersaiz kecil, apa kelebihannya? Bila perniagaan kamu kecil, cost overhead yang lebih rendah. Apa maksud cost overhead? Okey, cost overhead ni adalah seperti bil air, bil elektrik. Itu kos yang perlu kamu keluarkan. Okay? Cepat menyelesaikan masalah sebab perniagaan kamu kecil. Kamu boleh buat keputusan dengan cepat. Okay? Fleksibel, terpulang kepada kamu kalau buat keputusan. Tidak perlu meminta pandangan orang lain. Kemudian kos upah yang lebih rendah. Itu untuk perniagaan bersaiz kecil.
Okey, bagi saiz sederhana, mudah ditubuhkan, fleksibel, sama. Kamu boleh buat keputusan mengikut kehendak kamu, tidak perlu pendapat orang lain. Semangat berpasukan yang tinggi, tetapi pelaporan kewangan syarikat dirahsiakan. Okay. Bagi perniagaan bersaiz besar, kamu dapat menikmati ekonomi bidangan, dapat menguasai pasaran sebab modal kamu lebih besar. Kemudian wujud pengkhususan, maksudnya kamu boleh bahagi pekerjaan. Okey. Kemudian kita tengok dari segi kekurangan. Okey, bagi perniagaan bersaiz kecil, kos pengeluaran yang tinggi sebab modal dari kamu saja. Modalnya lebih kecil. Kurang berdaya saing, sukar mendapat pekerjaan mahir dan berpengalaman, kekurangan sumber kewangan. Bagi sederhana, sukar menyediakan latihan, sukar untuk memajukan kerjaya dan wujudnya jurang hubungan. Dan bagi perniagaan bersaiz besar, komunikasi kurang berkesan, birokrasi, risiko kerugian juga lebih besar. Sebab apa? Komunikasi yang kurang menyebabkan perniagaan tersebut susah untuk dijalankan. Kelebihan dan kekurangan, kalau kamu tengok dalam buku teks ada satu lagi dimensi, iaitu cabaran. Okey. Yang pertama, bagi perniagaan bersaiz kecil, masalah aliran tunai, bebanan kerja yang banyak kamu seorang yang kena buat, mengekalkan pelanggan lama dan mendapatkan pelanggan yang baru. Macam mana cara untuk kamu nak motivasi pekerja tersebut tak berhenti kerja? Dan juga cost overhead yang tinggi. Semakin perniagaan kamu dah lama berniaga, banyaklah kos-kos yang perlu kamu tanggung. Okey, bagi perniagaan sederhana, meningkatkan hasil, maksudnya meningkatkan pengeluaran kamu, pengambilan pekerja, dan dari segi undang-undang dan peraturan kerajaan yang semakin ketat. Okey, bagi perniagaan bersaiz besar, ketidakpastian pasaran, pengambilan pekerja, meningkatkan keuntungan tahunan, perundangan dan peraturan kerajaan. Okey. Kita masuk pula sektor perniagaan. Macam kata dalam klasifikasi perniagaan ada saiz, sektor dan juga skala. Apa dia sektor perniagaan? Okey, sektor perniagaan ada 3. Okey, kalau kamu tengok di sini cikgu nyatakan pada kamu utama, kedua, ketiga. Dalam konteks kamu, sektor utama ataupun sektor primer, sektor kedua, sektor sekunder dan sektor ketiga ataupun tertier. Apa dia utama, apa dia kedua, ketiga? Okey. Kalau utama kamu ingat senang saja. Apa sahaja bahan yang kamu keluarkan daripada perut bumi, itu adalah sektor pertama. Contoh, pelombongan pertanian, pembalakan dan perikanan. Maksudnya kamu ambil barang daripada alam semula jadi ataupun kamu mengeluarkan bahan mentah daripada alam semula jadi. Okey. Kemudian sektor yang kedua, kamu proses bahan mentah daripada sektor utama untuk kamu hasilkan barang siap atau barang separuh siap. Okay, apa barang siap? Apa barang separuh siap? Barang siap tu barang yang orang dah boleh guna. Contoh kalau cikgu bagi kamu contoh makanan dah siap masak, keluar terus. Okey, kalau barang separuh siap, contoh peralatan chip komputer yang perlu kita buat ataupun kita keluarkan untuk buat barang siap. Okey. Contoh sektor kedua, pembuatan dan penghilangan, kejuruteraan, pembekalan tenaga dan pembinaan. Okey, bagi sektor yang ketiga, perkhidmatan. Okey, apa saja bentuk perniagaan berbentuk perkhidmatan dia berada dalam sektor ketiga. Kita tak keluarkan barang, tetapi kita bagi perkhidmatan. Contoh sini cikgu bagi sukarelawan. Okey. Kan kalau sekarang ni, kalau musim PKP ni, penghantaran makanan ataupun kita kata COD, kalau senang, runner, itu adalah perkhidmatan yang berada dalam sektor ketiga. Dia memberi khidmat kepada kamu. Cikgu contohnya, siapa lagi? Pramugara, pramugari. Dia bagi kamu perkhidmatan, layan kamu dalam kapal terbang. Okey.
Okey. Kita masuk klasifikasi yang ketiga, iaitu skala perniagaan. Okey, skala perniagaan terbahagi kepada dua, iaitu pasaran domestik dan pasaran antarabangsa. Okey. Pasaran domestik terbahagi kepada tiga, iaitu kalau kamu tengok ni tempatan, negeri dan kebangsaan. Okey. Kita tengok dulu apa dia tempatan. Okey, maksud tempatan, kamu hanya berniaga dekat kawasan tu saja. Contoh cikgu bagi boleh. Okey. Contoh Kangak, kamu hanya berniaga di kawasan Kangak saja. Kamu tak jual barang kamu lebih pada kawasan Kangak. Contohnya barang kamu hanya berada di kawasan Kangak sahaja. Itu dikatakan tempatan. Okey, dan saiz pasaranmu tentulah kecil. Kangak ni pun bukan besar mana. Kan? Okey. Kemudian yang kedua, negeri. Okey, bila negeri ni besar sikit. Kamu mula pasarkan barang kamu daripada Kangak, dah ada di Arau. Kamu buka pula barang kamu jual pula di Kuala Perlis. Maksudnya kamu dah mula ke daerah lain. Okey, tapi bila semakin besar perniagaan tersebut, kamu kena ingat, semakin besar perniagaan, semakin tinggilah kos yang perlu kamu keluarkan. Okey, selepas negeri, kemudian lagi besar dan makin maju bertahun-tahun, kamu rasa tak cukup. Kamu nak pasarkan barang kamu lagi besar lagi, nak lagi banyak lagi orang tahu. Okey, masuk pasaran kebangsaan, iaitu pasaran seluruh negara. Okey, kita yang duduk Perlis ni, kamu hantar barang kamu pergi ke Johor, pergi ke Kelantan, pergi ke KL. Okey, saiz pasaran kamu confirm dah lebih besar sebab dah merata, negeri duk ada. Kemudian kuantiti kamu kena banyak. Bila kita nak tingkatkan keuntungan, pengeluaran juga mesti meningkat. So, untuk pastikan supaya pengeluaran barang kamu sentiasa ada, kamu perlu stok yang lebih banyak. Okey. Bagi pasaran antarabangsa, ada dua, iaitu zon dan juga global. Apa dia zon? Hanya kawasan yang tertentu sahaja kamu pilih. Okey. Mungkin kata kamu nak takut sagi tak laku. Okey. Kamu hanya pilih kawasan yang mempunyai permintaan yang ramai. Kawasan yang strategik. Apa maksud strategik? Mungkin kemudahan awam dia banyak. Okey. Penduduknya lebih ramai. Okey. Bagi global ada 3 jenis, iaitu import, ekspor dan interport. Okey, galakkan daripada Matret. Matret ini adalah salah satu agensi kerajaan yang membantu peniaga untuk pasarkan barang keluar negara. Okey. Kita tengok contoh soalan. Okey. Okey, yang pertama. Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis bentuk perniagaan. Kalau kamu tengok dalam soalan ni, cikgu highlight bentuk perniagaan. Okey, apa maksud? Dalam soalan ni dia dah bantu kamu untuk kamu tahu soalan ni dia nak tanya pasal apa. Okey, dia tanya pasal topik bentuk perniagaan. Okey. Satu perkongsian strategi antara dua atau lebih individu atau syarikat. Maklumat yang kedua, kedua-dua pihak tersebut bersetuju untuk bekerjasama mengeluarkan barang atau perkhidmatan dalam jangka masa yang tertentu. Okey, dalam soalan ni dia dah bantu kamu, dia bagi satu maklumat. Okey, berikan 4 kelebihan bentuk perniagaan tersebut. Okey, kat sini cikgu nak beritahu kamu, pertama dalam jawab soalan, bila diberi rangsangan ataupun maklumat, maksudnya maklumat itu berguna ataupun dia membantu kamu untuk jawab soalan. Okey. Jawapan, luaskan pasaran perniagaan, meningkatkan modal dan tenaga kerja, meningkatkan pengeluaran, teknologi baru dan terkini, mudah untuk dapat bahan mentah, harta individu, aset serta pegangan dalam syarikat asal dikekalkan, risiko perniagaan dikongsi. Okey. Dalam soalan ni dia tak tanya bentuk milikan apa. Dia cuma tanya apa dia bentuk milikan tersebut. Okey, kamu boleh bagi ciri.
Okey, maksudnya ini adalah ciri-ciri apa yang kelebihan. Dia hanya tanya, dia tanya kelebihan. So kamu hanya jawab kelebihan. Tak kalau salah ke cikgu kalau kita tak kata bentuk milikan, tak salah lah sebab dia hanya tanya kelebihan bentuk milikan tersebut. Okey. Okey, dari sini kalau kamu tengok di sini, cikgu bagi pilihan jawapan kamu sampai 7. Okey. Kalau dalam soalan, tengok berapa markah dan tengok soalan berapa yang dia nak. Berikan 4, dia akan highlight. Berikan 5. Okey. So, kamu bagi jawapan kamu mengikut soalan. Okey. Contoh soalan yang kedua. Okey. Yang ni dia bagi maklumat tentang syarikat Ihsan Sdn Bhd. Okey, merupakan sebuah syarikat yang mengeluarkan roti Beshet. Syarikat tersebut mempunyai kilang, mempunyai pekerja sepenuh masa seramai 80 orang. Okey, jualan tahunan 15 juta dan produk yang dihasilkan dipasarkan seluruh Malaysia. Okey, kalau kamu tengok sini, dalam soalan ni cikgu dah highlight dah dalam maklumat dia beberapa ayat dan perkataan. Okey, yang pertama syarikat Ihsan Sdn Bhd. Kalau kamu tengok situ, pasal apa cikgu highlight? Tengok perkataan Sdn Bhd. Maksudnya itu adalah merujuk atau kita boleh katakan merujuk kepada bentuk milikan perniagaan. Okey. Yang kedua, pekerja sepenuh masa seramai 80 orang. Pekerja sepenuh masa iaitu pekerja tetap. Bilangan pekerja. Jualan tahunan 15 juta. Okey. Dan dia juga bagi pasaran produk tersebut di seluruh Malaysia. Soalan, jelaskan saiz, skala, bentuk pemilikan perniagaan syarikat Ihsan Sdn Bhd. Okey, kalau kamu tengok sini, ketiga soalan yang diminta ada jawapannya di dalam maklumat. Okey, jawapan. Saiz sederhana. Okey, sebab dia tanya saiz. Bilangan sebab apa dia saiz sederhana? Sebab bilangan pekerja 75 hingga 200 orang. Ataupun kamu tak jawab 75 hingga 200 orang. Kamu hanya jawab bilangan pekerja 80 orang. Okey, terima. Jumlah jualan tahunan 15 juta hingga kurang dari 50 juta. Ataupun kamu jawab tu 15 juta, terima. Kalau kamu tengok 80 orang, 15 juta itu telah cikgu highlightkan dalam maklumat. Skala kebangsaan. Sebab apa dia skala kebangsaan? Sebab dia pasarkan barang ke seluruh Malaysia. Okey, bentuk syarikat dia adalah syarikat Sdn Bhd. Okey, jelaskan kelebihan syarikat Sdn Bhd. Yang ni dia tanya secara direct. Okey. Kamu hanya nyatakan. Terus, apa kelebihan modal lebih besar? Iaitu melalui penjualan atau penerbitan share. Jangka hayat perniagaan terus kekal. Okay, kalau salah seorang ahli kamu meninggal ataupun muflis, tapi perniagaan masih lagi diteruskan. Liability terhad, hutangnya terhad. Mudah berkembang dan menikmati ekonomi bidangan. Okey. Ini contoh soalan bagi sektor perniagaan. Okey. Kalau kamu tengok sini, yang ni dia bagi dalam bentuk kalau kita tengok carta kan. Ataupun carta organisasi kan. Kalau kita tengok ni X tu apa? Okay, ingat dalam soalan tak semestinya dia bagi rajah sama yang macam dalam buku teks kamu. Maksud cikgu susunan. Okey, kalau kamu tengok X pelombongan menjahit baju. Salah. Kalau kita tengok pelombongan tu sektor utama menjahit baju iaitu sektor ketiga. Okey, X adalah sektor kedua iaitu pemprosesan bahan mentah untuk menghasilkan barang siap atau separuh siap. Yang kedua, kamu bagi contoh sebab markahnya adalah 3 markah. Okey. Ini ada pula adalah contoh soalan objektif. Okey. Berikut adalah tujuan sesuatu perniagaan itu wujud dalam masyarakat. Dia bagi kamu pilihan ada 4. Okey, kata kunci dalam soalan ini adalah tujuan perniagaan tersebut tetapi dalam masyarakat.
Okey, kalau tengok pilihan jawapan ada 4. Mewujudkan peluang pekerjaan, penawaran barang dan perkhidmatan, menambahkan pendapatan negara, di membantu masyarakat setempat. Okey, kalau kita tengok dalam bagi masyarakat, mestilah tujuan dia adalah penawaran barang dan perkhidmatan. Sebab apa? Kita nak penuhi keperluan pengguna, iaitu sebab itulah kita tawarkan barang dan perkhidmatan. Okey, yang kedua, apakah perbezaan antara barang dan perkhidmatan? Okey, dia sama juga. Dia bagi kamu pilihan. Kamu pilihlah barang. Barang tidak nampak. Betulkah barang-barang tidak nampak? Bersifat tidak ketara. Boleh disimpan. Aspek kualiti sukar diukur. Kalau kamu tengok pilihan jawapan untuk barang A, B dan C, itu merujuk kepada perkhidmatan. So, senang kan? Kalau kita pilih objektif dia mudah. Kalau kamu dapat kenal pasti, kalau tengok A, B dan C itu dah salah, so mestilah jawapan dia C, boleh disimpan, tidak boleh di-inventory. Okey, 3. Apakah kelebihan bentuk pemilikan sinergi power berhad berbanding kuasa teguh sendirian berhad? Kata kunci berhad belakang, satu berhad, satu lagi sendirian berhad. Apa kelebihan syarikat berhad? Okey, liability terhad, maksimum 50 orang, dikenakan cukai yang rendah. Apa kelebihan dia? Saham dia boleh diurus niaga di bursa saham sebab dia besar. Okey, tiada had ahli dia. Okey, dan soalan yang keempat, penyataan manakah menerangkan persamaan antara perniagaan bersaiz kecil dan bersaiz sederhana? Okey, pengkhususan kerja mudah dilakukan, pengalaman mudah diperolehi, menikmati ekonomi bidangan, perubahan dalam strategi perniagaan mudah dilaksanakan. Okey, kalau kamu tengok A, pengkhususan kerja. Bagi bersaiz kecil tiada pengkhususan kerja. Okey, sama juga untuk B, bagi perniagaan bersaiz kecil, pengalaman sukar diperolehkan sebab dia saiz kecil. Kemudian perniagaan menikmati ekonomi bidangan, itu adalah untuk perniagaan yang lebih besar. So, jawapannya adalah D, perubahan dalam strategi perniagaan mudah terlaksana. Okey, sampai di sini dulu. Semoga kita berjumpa di slide yang terakhir. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home, kita jaga kita.